Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam. Berita seterusnya dipetik dari Malaysia kini bertajuk BN hantar surat tuntutan kepada Muhyiddin Azmin. Berita penuh, BN telah menghantar surat tuntutan kepada pemimpin bersatu iaitu Presiden Muhyiddin Yassin dan Ahli Majlis Pemimpin Tertinggi MPT Mohammed Azmin Ali. Surat itu berhubung kenyataan mereka yang mendakwa pengurus CBN Ahmad Zahid Hamidi menjadi dalang di sebalik pertuduhan rasuah ke atas bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan. Dalam kenyataan hari ini, Pengarah Komunikasi BN Syamsul Anwar Nasara berkata surat itu bagi menuntut Muhyiddin dan Azmin membuat permohonan maaf terbuka, menarik balik kenyataan dan membayar pampasan atas dakwaan yang dibuat. Melalui siri tuduhan ini, jelas kelihatan kedua-dua individu utama dalam parti PN ini mencipta pelbagai alasan untuk menyembunyikan masalah korup dan rasuah yang ada di dalam PN. Tindakan menunding jari dilihat seperti langkah yang biasa mereka untuk menutup kelemahan dan menjadikan diri mereka sebagai mangsa pendakwaan politik, sedangkan rakyat kini melihat yang dituduh adalah dari kepimpinan parti mereka sendiri dakwanya. Pada 21 Februari lalu, Wan Saiful yang juga ahli Parlimen Tasik gelugo atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah melibatkan wang berjumlah RM6.9 juta ringgit. Ketika mengiringi Wan Saiful di Mahkamah Kuala Lumpur, Muhyiddin mengaitkan pendakwaan tersebut dengan kenyataan yang dibuat Zahid sebelum itu. Dia, Zahid, kata sekarang ini dia tuduh kami kluster mahkamah dan selepas ini akan adalah satu kluster baru mahkamah juga. Jadi apa yang berlaku adalah satu perkara yang saya fikir sebagai Presiden Bersatu yang dirancang dan terancang, katanya ketika itu. Pada hari sama, Azmin juga membangkitkan perkara itu dengan berkata, kita yakin ini merupakan pertuduhan terpilih dan Presiden Parti Muhyiddin Yassin hari ini menyatakan kalau saudara-saudari sedia maklum, kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini membuktikan sudah ada perancangan. Syamsul Anwar menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan yang sangat melampau dan fitnah liar. Tuduhan ini adalah satu fitnah yang melulu, besar dan disengajakan untuk menutup kerosakan yang kini berlaku dalam PN sendiri, katanya lagi. Sekian berita, salam Malaysia Madani. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas. Malam ini dipetik dari Malaysia kini bertajuk Bersih kritik kurang peruntukan untuk pembangkang dalam belanjawan. Berita penuh, Bersih mengkritik kekurangan peruntukan dana kawasan untuk ahli Parlimen Pembangkang dalam pembentangan semula belanjawan 2023 semalam. Bersih mengingatkan bahawa manifesto Pakatan Harapan PH pada 2022 termaksudlah memberikan peruntukan pembangunan kawasan CDF yang saksama kepada semua ahli parlimen. Perkara ini adalah dikesali kerana Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah terlepas peluang untuk menunjukkan sisi reformasinya dan bagaimana Malaysia Madani akan dilihat, kata jawatan kuasa pemandu Badan Pemantau Pilihan Raya itu dalam satu kenyataan hari ini. Justru tambah Bersih, sudah tiba masanya untuk kerajaan dan pembangkang duduk bersama untuk merundingkan undang-undang untuk menyediakan CDF yang saksama. Bersih menyatakan Perikatan Nasional PN dengan 74 ahli parlimen mewakili kira-kira 30% 4,666,529 pengundi pada pilihan raya umum ke-15 dan dengan ketiadaan CDF adalah sama dengan tidak menghormati pilihan pengundi dan hak untuk mengundi wakil pilihan mereka. CDF diperlukan oleh MP untuk berkhidmat kepada rakyat di kawasan mereka dengan lebih baik dengan menampung sebarang keperluan pembangunan yang tidak termasuk dalam program kerajaan, persekutuan atau negeri. CDF juga melingkupi sedikit peruntukan untuk kos pengoperasian pusat hikmat rakyat, katanya. Semalam, ahli Parlimen PN Syahidan Kasim Arau dan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Machang mengkritik kerajaan kerana tidak memperuntukkan sebarang dana kawasan kepada ahli Parlimen Pembangkang.
Bersih menyatakan bahawa menafikan CDF kepada pembangkang telah lama menjadi taktik oleh kerajaan untuk menghukum pembangkang bertujuan untuk menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pengundi terhadap wakil pembangkang. Apabila ini berlaku, katanya, dana yang diperuntukkan kerajaan sebaliknya disalurkan kepada penyelaras daripada kalangan parti kerajaan untuk meraih sokongan. Taktik sebegini telah digunakan sebelum ini untuk menggoda wakil rakyat, pembangkang melompat dan penjajaran semula parti-parti sebagaimana yang kita lihat pasca kejatuhan BN selepas 9 Mei 2018 sehinggalah tanda tangan MOU antara Kerajaan Ismail Sabri dan PH pada 13 September 2021. Malah keadaan ini masih berterusan di Sabah. Sesiapapun yang benar-benar membenci langkah Sheraton, mereka sepatutnya membenci diskriminasi peruntukan CDF terhadap pembangkang, bukan menjerit ketika menjadi mangsa tetapi kemudiannya melakukan perkara yang sama apabila berkuasa, katanya. Menafikan pembangkang, CDF juga boleh menjadi taktik makan diri semasa pilihan raya negeri akan datang, kata Bersih lagi. Kami berharap kerajaan Anwar lebih berhikmah untuk tidak meneruskan amalan keji, tidak demokratik dan pendek akal ini, katanya. Tegas Bersih, jika Anwar tidak menengani isu itu, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin harus menyediakan rang undang-undang bersendirian mengenai CDF yang saksama selepas maklum balas daripada kumpulan masyarakat sivil, ahli akademik dan pihak berkepentingan lain.